11 pemain berbaju putih sudah pun bersedia berada di atas padang, hanya menantikan lawan mereka untuk masuk bagi menyambung kembali perlawanan akhir Piala FA 2023 ini. 45 minit yang pertama gagal menghasilkan sebarang jaringan, sama ada dari JDT ataupun dari KL City. Tetapi banyak juga aksi-aksi di hadapan pintu gol yang dapat kita saksikan. 9 percubaan ke arah gol dari pasukan JDT, 5 menepati sasaran. 3 percubaan dari pasukan KL City, 1 saja tepat ke sasaran. Digagalkan oleh Syihan Hazmi. Leandro Jordi Amat perlu meningkatkan permainan mereka, tetapi mereka mengharapkan akan ada kealpaan dari barisan pertahanan pasukan KL City. Arif Aiman juga tidak banyak diberikan ruang oleh pemain KL City untuk melakukan apa yang beliau sering lakukan, iaitu dengan memporak-perandakan barisan pertahanan. Buat ketika ini, barisan pertahanan KL City, Kamal Azizi, Declan Lambert, Marco Zirdam dan Giancarlo Gallifoco menjalankan tugas mereka dengan agak berkesan. Tetapi dapatkah mereka meneruskan kecemerlangan itu dalam tempoh 45 minit kedua? Itu yang akan kita saksikan nanti. Forestieri 17 gol Liga Super, 1 di Piala FA. Masih lagi tercari jaringan keduanya dalam saingan peringkat kalah mati ini. Paulo Josue juga belum ada sebarang percubaan ke arah gol. Kevin Ray Mendoza di antara 2 penjaga gol beliau yang lebih sibuk dalam 45 minit yang pertama tadi. Tiupan whistle sudah berkedengaran untuk menyambung kembali perlawanan akhir Piala FA 2023 edisi ke-32 dengan kedudukan JDT 0, KL City 0. Kekasaran yang pertama di separuh masa yang kedua dilakukan oleh Leandro. Jadi bagi KL City, 2 pemain dilayakkan kad kuning dalam separuh masa yang pertama. Dan ini adalah salah seorang daripadanya, Zafri Yahya, pemain berjersey nombor 8. Pemain pertama menerima layangan kad kuning pada minit ke-13. 6 minit selepas itu, Sebastian Avanzini pula menerima layangan kad kuning. Minit yang ke-19. Dan bagi JDT, Feroz Baharudin menjadi pemain pertama yang dicatatkan namanya selaku penerima kad kuning dalam perlawanan ini untuk JDT. Boys of Strait masih lagi menggamatkan suasana di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini. Elim, apa yang akan ingin dilakukan oleh KL City dari situasi ini? Hancarkan anda. Sudah tentu Paulo Jose akan cuba mencari 2 pemain tinggi lampai, Giancarlo dan juga Marco Zirdam. Kita lihat Marco Zirdam dapat membuat sentuhan sedikit. Jadi Kuala Lumpur tahu mereka mempunyai peluang yang baik apabila mereka mempunyai sepakan percuma, baik daripada sepakan penjuru, sepakan percuma, kerana mereka mempunyai pemain yang tinggi lampai yang peluang terbaik mereka untuk menjaringkan gol sebenarnya. Zirdam juga merupakan penjaring tunggal untuk KL ketika mereka tewas pada JDT 1-6 di stadium ini. Forestieri tidak offside. Arif Aiman percubaan ada sedikit biasan. Begitulah dakwaan dari Arif, tetapi isyarat dari pengadil menunjukkan ke arah sepakan gol. Ya, sekali lagi rembatan jarak jauh daripada Arif Aiman. Ini rembatan kedua beliau. Kita lihat di separuh masa pertama juga rembatan melalui kaki kiri, dan ini menggunakan kaki kanan. Jadi apa yang pasti Fuad, saya tahu mungkin di bilik persalinan pasukan Kuala Lumpur, Coach Boyan sudah tentu akan berkata, kalau anda harus bertahan untuk 90 minit, bertahanlah 90 minit. Kita pergi ke sepakan penalti fair and square untuk dua-dua pasukan. Jadi sudah tentu mereka tidak mahu kalah dengan jaringan yang besar ataupun jaringan 1-0 di minit-minit terakhir.
Saya rasa pemain-pemain Kuala Lumpur akan cuba sedaya upaya. Tetapi untuk JDT, mereka mahu satu kemenangan yang mutlak. 2-3-4-0 untuk penyokong-penyokong mereka yang datang ke stadium bermain di tempat sendiri. Ya, kerana bagi penyokong-penyokong JDT kemenangan sudah dijangka, tetapi mereka tidak akan puas jika tidak dapat menyaksikan jaringan-jaringan yang besar. Ya. Baik, tindakan dari Forestieri walaupun sudah pun terjatuh dapat bangkit kembali. Arif masuk ke dalam. Tidak ada ruang untuk melepaskan percubaan. Tendakan pendek untuk Afiq. Ke sebelah kanan, Matthew Davis. Tidak ingin melakukan hantaran jauh, terus balik untuk Jordi Ahmad. Feroz. Corbin. Oh, kekasaran ke atas Hong Wan. Setelah beliau menerima hantaran pendek yang cukup baik dari Bergson. Seorang pemain muda yang semakin menjadi tumpuan di JDT, Hong Wan. Nathaniel Hong Wan berusia 22 tahun. Beliau dilahirkan di Croydon di London. Di Croydon itu di mana ramai rakyat Malaysia yang berada di London berada di situ. Di Croydon juga ada Kuala Lumpur Cafe. Sepakan bebas untuk JDT. Leandro Forestieri. Oh, diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Beliau sudah pun menjangkakan bola akan datang ke arah situ. Beliau sendiri sudah pun menutup ruang di sebelah kanannya. Ya, saya rasa Kevin sudah bersedia. Beliau sudah tahu. Ada sentuhan mungkin terkena kepada kepala Marcus Zidane. Bergson pula melakukan tandukan yang tinggi melambung di atas pintu gol pasukan KL. Jarang-jarang kita dapat lihat Bergson melakukan tandukan sasar sebegitu. Dan juga tidak banyak percubaan daripada Bergson sebenarnya. Clear shot daripada Bergson. Beliau dikawal ketat. Ya, terkena kepada benteng itu yang mungkin mengurangkan sedikit kekuatan pada bola itu. Betul. Leandro, Arif di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada 3 pemain memilih untuk memberikan kepada Arif. Arif masuk. Kena kepada Galifoko. Arif mendakwa ada terkena tangan Matt Davis. Hong Wan muncul tidak mengalami kecederaan yang lebih serius tackle tadi. Matt Davis balik untuk Leandro. Hantaran Leandro terlalu jauh sasar. Apakah sebenarnya yang ingin lakukan Leandro? Itu tak nampak seperti percubaan dan tak nampak juga seperti hantaran. Ya, saya rasa beliau sebenarnya mungkin ingin menghantar bola tersebut ke arah Fapus. Di mana beliau dapat melihat Bergson berada. Mendoza 2 kali sentuhannya berjaya menyelamatkan pintu gol Kuala Lumpur. Yang pertama, sentuhan tangan kanannya membuatkan bola singgah di palang, dan itu tadi yang kedua hanya memberikan sepakan penjuru untuk JDT. Percubaan lemah dari Paulo Josue dari jarak jauh menusuk kaki kirinya. Nomor 21 kejuaraan yang dimiliki oleh Paulo Josue selaku pemain import. Beliau mencari kemenangan pertama, piala pertama selaku pemain Malaysia. Jordi, pemain kebangsaan Indonesia, pernah menyarung jersey pasukan Spanyol di peringkat remaja, kemudian memilih untuk menyarung jersey kebangsaan Indonesia dan berhasil dalam piala AFF yang baru lalu. Leandro Forestieri, tidak ada ruang untuk mara ke hadapan. Sekedar ruang sudah pun ditutup oleh pemain-pemain KL City. Sebaik saja pemain JDT mendapat kawalan. Arif Aiman. On-one mencari Corbin. Morales. Oh, hampir-hampir dapat dicuri oleh Bergson. Ya, agak bahaya sebenarnya.
Tackle agak lambat juga yang dilakukan oleh Hong Wan. Hong Wan 2019 bersama dengan pasukan Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris. Tolakan ke atas Zafri Aya. Arif Aiman masuk dalam kawasan penalti, melepaskan percubaan yang agak lemah tepat ke arah Mendoza. Ya, nampaknya Arif Aiman di awal-awal separuh masa kedua ni lebih banyak peluang berbanding dengan separuh masa pertama. Kesilapan daripada Giancarlo yang memberikan peluang kepada Arif Aiman untuk membuat percubaan ini. Ini boleh dikatakan yang ketiga percubaan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Satu yang pertama dari kaki kirinya dan dua lagi percubaan. Boleh dikatakan ketiga-tiga percubaan dari Arif Aiman berakhir dengan cara yang sama, terus saja ke arah dakapan Mendoza. Hong Wan, Afiq, Corbin tidak dikawal. Antara ke tengah ada sentuhan dari Declan. Dan Declan juga mengalami sedikit kecederaan. Meminta Mendoza untuk terus menolak bola itu keluar. Berapa pemain gantian bagi pasukan KL City sedang memanaskan badan. Cece Kipre juga dijangka kena bawa masa. Declan Lambert mengalami kecederaan. Penangguhan sedikit permainan ini dilakukan untuk memberikan sedikit ruang bagi Declan menerima rawatan. Ini di sinilah puncanya apa sebenarnya yang berlaku. Apakah overstretch dari Declan? Nampak seperti lututnya yang mengena ke arah peha Corbin. Nampak seperti tidak ada apa-apa tidak sebenarnya. ada apa-apa, ya. Declan Lambert lebih banyak menghabiskan masa dengan klub-klub di Liga Belanda. Bermula dari 2017 dengan Achilles 29 dan kemudian dia dengan FC Den Bosch. Den Bosch beroperasi di Eredivisie Liga Belanda. Tuan jauh. Tenang. Tenang. Dada. Ya, beliau hanya melepaskan 3 gol daripada 20 perlawanan musim ini. Termasuk perlawanan hari ini adalah 21 perlawanan. Liga 17 perlawanan. Liga 17. 3 gol saja di Liga dan tidak ada gol di Piala FA. Antaran Kelan pantas Mendoza keluar. Dicabar oleh Corbin Ong. Pemain KL mengharapkan simpati dari pengadil mungkin untuk lain angkat pada Corbin, tetapi reputasi Corbin ramai yang tahu beliau bukanlah seorang pemain yang suka-suka untuk melakukan tackle-tackle bagi mencederakan lawan. Ya, betul. Pemain yang bersih Corbin Ong ini. KL Kuala Lumpur akan cuba sebaik yang mungkin. Mereka akan lakukan apa yang boleh mereka lakukan dalam perlawanan ini. Cuba mencuri sedikit masa kalau boleh. Mungkin dengan mencuri, melenggarkan sedikit, mungkin dapat mengganggu sedikit momentum serangan lakukan oleh JDT. Ya, tetapi saya rasa, saya masih lagi rasa pemain simpanan sekiranya ada pertukaran. Ya. Inilah pemain-pemain yang akan memberikan perbezaan dalam keputusan malam ini. Kita cuba menantikan fresh legs untuk masuk bagi KL City. Ya, dan juga JDT sebenarnya. Jadi tidak perlu dipertikaikan lagi. Barisan yang ada di bangku pemain gantian sememangnya mempunyai kualiti hampir setara dengan pemain yang berada di atas padang selaku kesebasan utama. Ya. Arif di bawah pula.
Zidum. Ada Arif. Beksen. Dikasari. Neka dari belakang itu membuatkan Boyan tidak berpuas hati mengatakan Beksen sengaja mencuri perhatian pengadil. Forestieri tidak berjaya melepaskan diri dari kawalan Romel Morales. Morales dikejar kembali oleh Forestieri, dapat mencuri dari kawalan Morales. Ke tengah untuk Leandro. Baik Leandro. Afiq. Matt Davis membuka ruang di sebelah kanan. Oh, terkena tiang dan jaringan yang pertama untuk pasukan JDT. Offside. Nampak offside. Kita harus lihat sekali lagi. Sebab kerana itu adalah pemain JDT. Yeah. Itu yang mereka mahu. Kombinasi di hadapan gol, satu setback dan akhirnya dapat kepada Arif Aiman daripada bola rebound. Rembatan Saravanan harus lebih pergi. Kita lihat Saravanan. Beliau agak lambat. Ini agak boleh dipertikai kerana ketika Arif melepaskan rembatan itu tadi, nampak seperti Bergson onside. Ya, kita harus lihat di sini barulah dia melepasi pertahanan. Tetapi ketika percubaan dilepas, kelihatan seperti onside. Tetapi pembantu pengadil lebih dekat. kalau kita dapat lihat sekali lagi. Ya, offside itu yang diberikan oleh pembantu pengadil untuk kedudukan 0-0, tetapi JDT datang lagi untuk mengancam ke arah kubu gol pasukan KL City, dapat dikeluarkan oleh pertahanan. Dan nampaknya permainan sudah lebih terbuka. Baik, tadi dari percubaan yang dilakukan oleh Arif Aiman, kaki kiri, bola terkena tiang di sebelah kanan, rebound dan kemudiannya datang Bergson. Dan walaupun berjaya meletakkan bola dalam gawang, tetapi pembantu pengadil sudah pun mengangkat bendera bagi mengatakan Bergson berada dalam kedudukan offside. Dan setakat minit yang ke-60, kedudukan di final Piala FA masih lagi 0-0. Oh, sentuhan terakhir dari Michael Zidum. Satu lagi sepakan penjuru dari sebelah kanan pintu gol pasukan KL. Atas seperti pemain JDT dipijak di sana. Bergson. Leandro. Antaran baik masuk dalam kawasan baik. Tandukan dapat dilakukan oleh Jordi Amat ataupun Feroz. Feroz sebenarnya dapat mempunyai sentuhan terakhir daripada Feroz. Kita lihat. Ya. Leo mencari far post itu, tiang di sebelah kiri. Akram Mahinan dibawa masuk untuk pasukan KL City. Pemain berusia 30 tahun yang sudah pun memenangi pingat Piala FA bersama dengan Kedah. Jadi Zafri akan bergerak di bahagian kiri. Akram akan masuk ke dalam bersama Ryan. Kita tahu Akram lebih banyak bertindak selaku defensive midfield. Tapi apakah peranan yang akan dilakukan oleh Akram? Ya, beliau akan bermain defensif bersama dengan Ryan Lambert. Leandro. Kedua balik untuk Leandro. Tolakan mencari Bergson. Jordi Amat. Wan Feroz. Ada dua percubaan juga dari Feroz, kedua-duanya sasar.
Leandro cuba untuk mencari Corbin tadi, tapi hantarannya sedikit ke dalam untuk Corbin. Morales berjaya melepaskan diri. Morales terpedaya Feroz, namun Jody membantu pertahanan untuk mengeluarkan bola. Namun tidaklah begitu jauh, masih lagi dalam kawasan mereka sendiri. Hong Wan terus saja untuk Matthew Davis. Arif. Bergson, dua pemain datang untuk melakukan kawalan ke atas Bergson dan mereka berjaya untuk menghalang Bergson dari mara lebih jauh. Davis. Itulah bahayanya Arif Aiman ya, jika diberikan ruang. Alih untuk Arif. Masih lagi langkauan Arif Aiman mencari Forestieri. Tetapi Leandro yang dipersalahkan oleh Nazmi. Ya, JDT masih mencari combination play ya. Kita kerap melihat Arif Aiman masuk ke dalam, kerana saya rasa beliau tahu bukan mudah. Beliau hendak membuat hantaran-hantaran lintang. Jadi option terbaik adalah membuat cut in dan cuba mencari combination play. Risiko dari KL City, tolakan ke belakang lakukan oleh Avanzini, agak sedikit lemah tadi. Ya, agak kalah kabut di separuh masa kedua ni untuk pertahanan Kuala Lumpur. Ya, tidak sebagaimana dalam 45 minit yang pertama. Mereka kelihatan begitu organize sekali. Percubaan, itu dia, tidak ada sebarang keraguan. Bagaimana saya katakan tadi kepada Lim, saya ingin melihat Hong Wan melakukan jaringan. Terima kasih Hong Wan kerana meletakkan bola itu ke dalam gawang. Ya, Fuad, memang betul. Saya setuju anda dikatakan anda ingin melihat Hong Wan menjaringkan gol. Sebelum perlawanan ini bermula, nampaknya memang betul lah Hong Wan menjaringkan gol. Saya rasa gol yang sangat-sangat baik. Satu rembatan saya rasa mungkin daripada 30 meter, 25-30 meter. Daripada gol, tidak memberi sebarang peluang untuk Kevin Mendoza menyentuh bola tersebut. Jadi gol-gol yang ini adalah gol yang sangat-sangat penting, bukan saja untuk perlawanan ini tetapi untuk Hong Wan. Saya rasa mungkin daripada jarak 25 meter. Ada sentuhan sebenarnya daripada Kevin. Kita lihat sekali lagi. Saya rasa mungkin ada sedikit sentuhan daripada Kevin. Ujung jarinya saja. Ataupun tidak sebenarnya. Ya, tidak. Bola itu. Saya rasa tidak. Tidak ada langsung sentuhan. Tidak ada. Jauh. Tidak ada peluang untuk Kevin. Jadi ini adalah gol yang sangat penting sebenarnya untuk perlawanan ini. Kerana ia mungkin akan membuka kepada perlawanan yang lebih open. Ya. Akan memaksa Kuala Lumpur untuk cuba mencari gol penyamaan. Sejak menyertai JDT, pasti itulah jaringan yang akan diingati oleh Nathaniel Hong Wan. Ini dia first carry goal untuk JDT. Beraksi di Liga Croatia bersama dengan pasukan Verastin. Dan kemudiannya dengan Wolverhampton Wanderers di Liga Inggeris. Dan kini bersama dengan pasukan di selatan tanah air, Harimau Selatan, yang berada di hadapan. Terima kasih kepada jaringan dari Nathaniel Hong Wan. Bergson ditolak, tetapi pengadil tidak memberikan sebarang sepakan bebas. Tidak banyak rungutan dari Bergson. Dari 1-0, JDT di hadapan. Morales. Hari yang menarik, kita nantikan apakah respon akan diberikan oleh KL City. Kelihatan seperti satu percubaan. Mungkin dapat melihat yang Shihan lebih kurang 3 langkah meninggalkan garisan. Adakah itu Anwar Ibrahim cuba hendak memberangkap ataupun hendak membuat hantaran? Saya rasa beliau lebih hendak membuat
hantaran lintang sebenarnya. Hantaran dari outstep tadi ya. Ya. Anwar Ibrahim ini masuk di separuh masa yang kedua. Dia menggantikan Raya Kamal Azizi. Kamal. Bukan, saya rasa beliau menukar Declan Lambert sebenarnya. Kamal berada di bahagian kiri. Jadi Declan Lambert yang dikeluarkan. Leandro Ong Wan. Memang yang bagi Hong Wan tidak ada perlawanan yang sebaik perlawanan ini untuk beliau melakukan jaringan yang pertama untuk pasukan barunya. Ya. Saya rasa sekiranya gol beliau menjadi gol kemenangan. Oh. Lagi manis. Ya. Leandro. Dawa terkena tengah Forestieri pada Bergson. Sudut yang sudah pun kecil untuk Bergson melakukan sesuatu. Ya. Leandro mendakwa bola mungkin terkena Zafri. Tadi pengesahan Declan Lambert yang dibawa keluar digantikan oleh Anwar Ibrahim. Apakah faktor utama adalah kecederaan yang dialami oleh Declan sebelum tadi kita dapat lihat Declan mengalami sedikit kecederaan. Ya, selepas membuat tackling ke atas Kobin Ong. Anwar Ibrahim membuat penampilan yang kedua dalam Piala FA. Perlawanan pertama beliau letakkan selaku kesebasan utama. Ini adalah kali pertama beliau dimasukkan selaku pemain gantian. Kamal Azizi satu lagi kesilapan. Leandro dan Bergson dengan 1-2 balik untuk Arif. Bergson ke tengah. Pertahanan KL pula mendawa bola kena tangan Leandro dan kemudian turnover dilakukan. Morales di Kasari. Ya, oleh Arif Aiman ya yang mengejar semula. Agak jauh juga ya. Arif Aiman melakukan larian. Jika tadi kita lihat beliau berada di sebelah kanan pula di atas, tapi tiba-tiba berada di bahagian pertahanan di sebelah kiri. Kita lihat beliau berada di kawasan penalti. Kemudian bola dikeluarkan. Ya, daripada sini beliau mengejar. Beliau tahu beliau harus membantu bertahan juga, bukan hanya menyerang. Bagaikan bunny rabbit ya, tenaga yang tidak pernah kehabisan dari Arif Aiman. Ya. Sepakan bebas untuk KL. Paulo Josue akan melakukan sepakan ini. Masuk dalam kawasan bahaya, dapat ditanduk keluar oleh Bergson. Doza agak jauh juga meninggalkan kotak penaltinya. Tapi hanya untuk seketika saja kita dapat lihat pemain KL City membanjiri kawasan JDT. Dan kemudian mereka terpaksa balik untuk mengambil posisi masing-masing berbanding dengan JDT. Tempoh masa agak lama mereka kerap berada dalam kawasan KL City dengan boleh dikatakan 10 pemain outfield pada satu-satu masa. Ya, mereka harus berhati-hati juga kerana mereka hanya ketinggalan 1-0.
peluang untuk menyamakan kedudukan masih ada. Mereka tidak mahu secara tiba-tiba Johor menjadikan gol kedua, gol ketiga. Jadi ketika itu mereka tahu mereka sudah tidak mempunyai peluang untuk mengejar. Jadi 1-0 masih lagi relevan untuk Kuala Lumpur cuba mencari gol penyamaan. Ya. Mereka tidak mahu membuat kesilapan ataupun mistik-mistik yang tidak sepatutnya. Ada 17 minit tidak termasuk masa yang akan dilanjutkan untuk pasukan Kuala Lumpur mencari gol penyamaan. Tapi JDT datang lagi untuk mengasak. Tembakan yang dapat dilakukan oleh Avanzini. Oh, Leandro di tengah-tengah di antara dua pemain pertahanan KL City berjaya juga untuk melepaskan percubaan yang menewaskan Kevin Raymond Doza buat kali yang kedua dalam perlawanan ini. 2-0 untuk JDT. Baru saja saya katakan tadi mereka tidak boleh membuat kesilapan memberikan gol kedua kepada JDT. Jadi Leandro Velasquez dalam keadaan kalang kabut, bola tidak dapat dikeluarkan, beliau dapat mencuit, dapat membuat satu sepakan yang mengelirukan dua pertahanan dan juga Kevin Ray Mendoza. Jadi gol kedua, kita lihat sekali lagi. Satu hantaran daripada Forestieri, bola ditanduk oleh Avanzini, Arif Aiman dan kalang kabut. Avanzini dan juga Kamal Azizi. Apa yang mereka cuba lakukan? Mungkin kedua-dua pemain itu menjangkakan Leandro akan cuba untuk menggelecek masuk di celah-celah. Ya, saya rasa mereka menjangkakan Leandro mungkin akan memberikan bola tersebut kepada Arif Aiman semula. Tidak menyangka beliau akan membuat rembatan ataupun membuat jolokan daripada keadaan begitu. Kerana memang dah tidak ada ruang, tidak ada step untuk melakukan percubaan sebenarnya. Jadi dalam masa 5 minit mereka memberikan 2 gol. Saya rasa sedikit sebanyak memberikan langkah kanan untuk Johor memegang Piala FA. Walaupun masih lagi mempunyai peluang. Ada lagi 15 minit. Jadi gol pertama dari Nathaniel Hong Wan dan JDT menggandakan kelebihan mereka menerusi Leandro Velasquez. Dan itu adalah jaringan Leandro yang kedua bagi Piala FA. Satu jaringan ketika menundukkan pasukan PDRM menerusi sepakan penalti untuk jaringan yang ketiga. Jadi 2 pertukaran oleh pasukan Kuala Lumpur sekarang. Kipre akan dimasukkan, Hakimi akan dimasukkan, Zafri akan dikeluarkan, dan Romain Morales juga dikeluarkan. Jadi 2 penyerang dimasukkan. Baik, jelas kita dapat lihat niat bagi Boyan Hodak kerana tidak ada pilihan selain mendapatkan gol. Dari Cece Kipre yang masuk untuk pasukan KL City, penyerang dari Ivory Coast bagi penampilan yang kedua. Yang pertama selaku keselebasan utama dan inilah yang pertama selaku pemain gantian. Itu juga dengan Hakimi Rosli yang dibawa masuk dalam perlawanan ini. Jadi nampaknya JDT akan lebih tenang mengawal bola, bermain, membuat passing. Mereka tidak perlu terburu-buru mencari gol. Bagi Hakimi, beliau masuk untuk kali ketiga selaku pemain gantian. Leandro. Lima gol saingan Liga Super dan 2 jaringan dalam Piala FA menjadikan jumlah keseluruhannya 7 gol dijaringkan oleh Leandro bagi musim 2023 ini. Bergson, Arif berada di tengah pula. Oh, baik dari Forestieri untuk Bergson, tepat ke arah Mendoza.
gerakan yang baik, combination play yang baik. Saya jangkakan Arif Aiman sebenarnya akan membuat rembatan tersebut di sini. Tetapi mungkin step tidak begitu baik dan tidak tamak. Memberikan kepada Bergson satu sepakan yang tidak begitu kuat. Cuba mencari bahagian kiri Kevin. Jadi saya rasa jika Arif membuat percubaan terus, saya rasa tidak lebih ada, baik mungkin. Tidak ada pemain akan bantah, mungkin jurulatihnya juga akan bersetuju dengan tindakannya. Saya rasa tidak akan membantah kerana di kawasan sebegitu anda dibenarkan boleh untuk melakukan apa saja keputusan yang anda ambil. Jadi mungkin kita tahu semua pemain JDT boleh menjaringkan gol. Arif Aiman juga tidak begitu tamak untuk membuat jaringan. Jadi kita lihat kekasaran daripada Jody Ahmad ke atas Cece yang baru dimasukkan Fuad. Ya, ini sumbangan pertama beliau untuk dapat free kick. Ya, saya rasa Jody diberikan kad kuning daripada insiden tersebut. Ya, dengan tackle itu sememangnya tackle yang melayakkan pemain untuk mendapatkan kad kuning. Ya, betul. Lambat dan keras. Ya, saya rasa Afiq akan dikeluarkan. Dari tugasan yang dapat disempurnakan dengan baik oleh Afiq Fazail, dan kini Shamir yang akan masuk untuk pasukan JDT. Shamir Kutiaba. Sebenarnya seorang defensive midfielder dikeluarkan dan dibawa masuk juga adalah seorang pemain defensive midfield, Shamir Kutiaba, yang berusia 26 tahun. Ini merupakan penampilan yang ketiga dalam saingan Piala FA. Ketiga-tiganya beliau masuk selaku pemain gantian. Untuk Kuala Lumpur, percubaan cantik ditepis oleh Shihan. Percubaan tepat yang dapat dilakukan oleh Kuala Lumpur City. Tetapi Shihan walaupun jarang diuji, beliau bersedia pada kali itu. Kesilapan pula. Salah faham di antara Hong Wan dan juga Arif di sebelah sana. Kuala Lumpur akan cuba membuat pressing di atas. Mereka membuat pressing tinggi. Lihat bagaimana mereka bermain. Selalu diadakan di sesi latihan. Permainan sebegitu. Ya, seperti orang kata bermain kaku. Dan kali ini kita dapat diterapkan oleh para pemain JDT dalam permainan yang sebenar. Dengan begitu berkesan sekali. Dan begitu mudah kita lihat. Jadi kaku itu penting di sesi latihan. Baru saya tahu ini diorang panggil itu sesi kaku. Ya, betul. Dari Lim, bagaimana perasaan selepas menjaringkan gol untuk pemain muda seperti Hong Wan tadi? Kerana Lim sendiri pernah menjaringkan gol yang dalam final Piala FA. Saya rasa bukan saya sebenarnya yang menjaringkan gol. Saya rasa mereka pun salah sebut. Mereka sebut nama saya, tapi bukan saya sebenarnya. Baik, Jordi, Feroz, Corbin. Tidak banyak gerakan-gerakan yang dapat dilakukan oleh Corbin dalam perlawanan ini. Tetapi sekali-sekali dia dapat bola memberikan satu impact juga. Ya. Baik, 2-0 ketika perlawanan masuki minit yang ke-82. Kelebihan dimiliki oleh pasukan JDT. Satu jaringan yang dibatalkan kerana Bergson berada dalam kedudukan offside pada ketika 0-0 ketika itu. Betul. Kamal Azizi. Kawalan baik dari Cece Kipre. Masih lagi Cece dikasari oleh Shamir. Satu penggantian akan dilakukan. Isyarat yang ditunjukkan tadi oleh pengadil. Akan dilakukan oleh JDT ataupun KLCT. JDT dengan dua pertukaran. Syarul Saad dan juga Juan Muniz akan dibawa masuk.
Dari Syarul Saad. Sebelum ini satu penampilan selaku keselbasan utama dan sekali dimasukkan selaku pemain gantian. Jadi Muniz akan menggantikan Leandro. Juan Muniz juga sudah ada 3 assist. Assist yang dilakukan ketika menang ke atas Penang 5-0. Ini dia jaringan dilakukan oleh Leandro. Jaringan kedua untuk pasukan JDT. Juan Muniz yang kini berusia 31 tahun. Penampilan yang keempat dalam saingan Piala FA, beliau dimasukkan dalam setiap perlawanan. 2 selaku keselbasan utama. Antara terlalu kuat untuk Cece Kiprey. Josue dengan sepakan bebas tadi yang hampir-hampir menangkap JDT, tapi Shihan Azmi yang sudah pun berwaspada berjaya menyelamatkan pintu golnya. Syamir Muniz ke sebelah kiri untuk Corbin, hantaran ke tengah. Keluarkan oleh Hakim Rosli. Davis. Fabinong. Kimi. Rembatan jarak jauh daripada Ryan. Tidak ada masalah untuk Shihan. Terus ke tangkapan beliau. Kuala Lumpur masih mencuba mencari gol yang boleh memberikan mereka semangat. Walaupun tidak banyak masa sebenarnya Fuara. Ya. Tetapi dalam bola sepak ni anda kadang-kadang boleh menjadikan 2 gol dalam masa 1 minit. Ya. Kita pernah lihat mungkin bukan di Malaysia tetapi ianya pernah terjadi. Ya. 2 atau 3 gol dalam tempoh 5 minit juga pernah berlaku. Ya, betul. Separuh akhir kita dapat lihat Arif Aiman melakukan hat-trick dalam tempoh masa hanya 16-17 minit. Ya. 2-0. Belum lagi memberikan keselesaan yang sebenarnya untuk JDT. Kerana seperti kata Lim tadi, kita ada 4 minit tidak termasuk masa yang akan dilanjutkan. Sebarang kealpaan akan membawa padah untuk mana-mana pasukan. Tidak ada sebarang kesalahan yang dilakukan oleh Forestieri. Satu tackle yang bersih dilakukan. Syamir. Muniz. Juan Muniz pernah bersama dengan klub Sporting Gijon di La Liga. Dia juga lebih banyak menghabiskan masa permainannya di peringkat klub dengan klub-klub di Liga Greece. Jordi Amat, Matthew Davis. Ong Wan. Ya, bagaimana kesabaran dimiliki oleh pemain JDT. Tidak ada ruang mereka boleh melakukan hantaran di antara sama mereka. Oh, satu lagi terlalu kuat pula. Sentuhan pertama agak sedikit mengecewakan dari Forestieri. Ya, kita lihat ya, itulah combination play. Itulah kekuatan pasukan JDT, pemain-pemain kualiti mereka
yang boleh lakukan hantaran-hantaran sebegitu. Yang lebih menarik, mereka dapat melakukan hantaran-hantaran sebegitu dalam ruang-ruang yang sudah bersempit. Ya. Davis. Jadi 2 tahun yang lalu dalam satu perlawanan akhir, tetapi kali itu adalah perlawanan akhir Piala Malaysia, jaringan yang sama berlaku. Jaringan pertama Zafri dan kemudiannya Morales. Untuk KL City menang 2-0. Jadi jika kedudukan ini kekal, itu mana dendam sudah pun terlunas untuk pasukan JDT. Tapi mereka pasti inginkan jaringan yang lebih. Corbin cantik hantaran di antara Corbin dan juga Munez. Hantaran ke tengah. Tadukan dilakukan oleh Forestieri. Satu sudut yang memang sukar Bukan untuk mudah. Forestieri. Bukan mudah. Tetapi memang kita boleh lihat beliau berlari ke arah near post, meminta bola. Dan hanya membuat satu glancing header. Bukan mudah. Biasa, Angle yang agak kecil. Tetapi tidak mustahil. Ya, inilah naluri seorang pemburu gol, bagaimana beliau menyerang ke arah bola, tidak menunggu bola datang. Itulah yang selalu dikatakan oleh jurulatih, jangan tunggu bola. Ya. Attack bola tu, attack. Baik, seorang pemain pertahanan untuk pasukan KL City sudah pun berada di tiang sebelah kiri. Arif Aiman akan dibawa keluar. Dan mungkin Akyar dibawa masuk. Corbin Ong juga turut diberikan kesempatan untuk berehat, digantikan oleh Akyar. Jadi Akyar Rashid masuk untuk pasukan JDT menggantikan Arif Aiman. Usia 24 tahun, Arif juga sudah ada 2 penampilan, sekali diletakkan selaku kesebelasan utama ketika bertemu dengan Penang, dan kemudiannya hari ini masuk selaku pemain gantian. Dan Oscar Ribas menggantikan Corbin Ong. Ribas yang memilih untuk mendapatkan kerajaan Filipina. Penampilan pertama dalam saingan Piala FA 2023 untuk Oscar Ribas. Syahrul Saad. Dari selepas menundukkan JDT dalam final Piala Malaysia 2021, belum ada lagi sebarang kemenangan dapat dikecapi oleh KL City ke atas JDT. Ya. Dalam semua kejohanan. Ya, dan setakat ini mereka sudah menjadikan 19 gol ke atas pasukan Kuala Lumpur. Ya, termasuk 2 lah malam ini ya. Ya. Sebelum ini 17. Ya. Satu lagi hantaran yang baik masuk dalam kawasan penalti, dapat ditanduk keluar oleh Jody Ahmad. Ketika Akram berada di situ. Baik untuk JDT. Sepakan penjuru oleh bola ditolak oleh Syamir. Terkena pada matu pengadil di atas garisan gol tu. Shihan sekali menyelamatkan pintu gol hasil dari sepakan bebas dari Paulo Jose, dan satu lagi hantaran baik dari Josue. Tutupan pertama untuk Akyar. Matt Davis, tolakan untuk Akyar, larian akan lakukan, lepasan beliau dibentis.
kad. Apakah itu selaku Bukan Kamal Azizi sebenarnya. bukan last defender? Bukan. Saya menyangkakan Avanzini sebenarnya, tetapi Kamal Azizi. Kamal Azizi. Kerana Avanzini sudah mendapat Satu kad. kuning. Jadi Baru masa satu pertama tadi. tactical foul. Beliau harus jatuhkan Akiyah. Dan apabila beliau lihat beliau bukan pertahanan terakhir, maka itulah pilihan yang perlu dilakukan oleh Kamal Azizi. Ya, saya rasa hanya ada satu pilihan untuk beliau. 5 minit masa yang dilanjutkan di penghujung perlawanan ini. 5 minit kesempatan ada untuk Kuala Lumpur mencari 2 gol. 5 minit bagi JDT untuk mempertahankannya ataupun untuk menambahkan lagi jaringan mereka. Josue gagal untuk melorongkan bola untuk Akram. Akyar. Munes. Galifoko. Dia dapat melepasi kawalan Munes. Pemain Australia dari keturunan Itali. Hakimi biarkan saja kepada Kamal Azizi untuk melakukan lontaran ini. Apakah lontaran jauh akan dilakukan oleh Kamal? Terus saja menuju ke kotak penalti. Masih lagi asakan lakukan oleh Kiasi, didapatkan Forestieri untuk mengeluarkan bola. Advantage diberikan oleh pengadil. Tetapi Forestieri pula terus rebah. Sedikit kecederaan. Sini kita lihat Akram dan Forestieri. Ya, kesalahan dilakukan oleh Akram. Dia memaut dan macam Gusti. Dan itu dia tiupan whistle yang bagaikan dendangan muzik yang paling indah untuk halwa telinga para pemain dan juga penyokong-penyokong pasukan JDT untuk mengesahkan kemenangan mereka ke atas Kuala Lumpur, untuk mengesahkan kejuaraan yang ketiga buat JDT dalam saingan Piala FA setelah muncul selaku juara pada edisi 2016 menundukkan PKNS dengan 2-1. Kemudiannya pada tahun lalu 2022 menundukkan Terengganu FC dengan 3-1. Dan yang kali yang ketiga dari 2 final berturut-turut, JDT menjulang Piala FA menewaskan Kuala Lumpur City 2-0. Jaringan yang pertama dari Nathaniel Hongwan dan jaringan yang kedua ledakan dari Leandro Velasquez. Antara jurulatih paling berjaya Liga M tidak berjaya dalam perlawanan malam ini. Satu final beliau berjaya memenangi kejuaraan Piala Malaysia 2021. 2022 kecewa dalam perlawanan akhir Piala AFC. Dan pada malam ini kecewa dalam perlawanan akhir ketiga berturut-turutnya, tunduk pada kehebatan pasukan Harimau Selatan dengan jaringan 0-2. Itulah rentetannya untuk Boyan Hodak. Esteban Scolari, kejuaraan keduanya dalam musim yang pertama bersama dengan pasukan JDT. Kejuaraan pertama adalah Piala Sumbangsih. Oleh yang mulia Tengku Ismail Ibrahim, Tengku Mahkota Johor kelihatan cuba untuk menyembunyikan keriangan kegembiraannya. Tetapi pada mereka yang menyaksikan ini sudah pasti dapat merasai akan kegembiraan yang dirasai oleh TMJ. Sejak mengambil alih JDT dari 2013, setiap tahun tidak pernah gagal untuk memberikan kejuaraan, pingat dan piala untuk pemain dan juga bagi peminat-peminat pasukan JDT. Harimau Selatan terus mengaum di kediaman mereka sendiri.
Pingat Piala FA untuk Hong Wan menjadi lebih manis apabila beliau sendiri menyumbangkan salah satu gol.